Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita sekali lagi kita sambung bacaan, meneruskan bacaan Kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Masih dalam pengajaran dari peperangan Hunain. Ahkam fiqhiyah yang kita boleh keluarkan daripada peperangan Hunain. Berkata penulis Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu ruhahu. Faslun وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان في العارية الضمان. Kandungan keempat bahawa Nabi SAW memberikan syarat kepada Safwan dalam peminjaman perlengkapan senjata dengan jaminan. Maksudnya Nabi kata diberi jaminan barang ini. Kan masa mula-mula kita baca kisah perang Hunain ini, masa Nabi SAW nak pergi perang, umat Islam tak cukup senjata. Tak cukup senjata sebab masa tu ramai masuk Islam. Lepas pembukaan kota Mekah, ramai yang masuk Islam dan masih lagi ada juga yang belum masuk Islam tapi bersama juga dengan Nabi SAW dalam peperangan Hunain tersebut. Jadi ramai tentera tak cukup senjata. Bila tak cukup senjata, Nabi SAW pinjam daripada Safwan. Masa tu dia belum Islam lagi. Jadi adakah benda itu pemberian? Tak, Nabi kata tidak. Nabi kata bukan pemberian. Bahkan Nabi kata bal-ariyah. Bahkan dia pinjaman. Maksudnya Nabi pinjam. Nabi tak nak ambil secara percuma. Bal-ariyah madmun. Bal-ariyatun madmumatun. Bahkan dia adalah pinjaman yang berjamin, kata Nabi SAW. Pinjaman yang berjamin. Ada jaminan. Jadi apa isu dia ni? Maksudnya adakah pinjaman tu mesti kena ada jaminan? Jadi isu fiqah dia adalah apakah setiap kali bila kita nak meminjam kepada orang, kita kena ada jaminan. Jadi kata kat sini, kata Al-Imam Ibn Qayyim, beliau menyatakan bahkan sebagai pinjaman yang mendapatkan jaminan, yang ada jaminan. Ariyatun madmunah. Daripada perkataan dhamina yadmanu, jamin. Dhamina yadmanu maksudnya jamin. Jadi isu yang timbul adalah apakah ucapan Nabi tadi itu satu bentuk khabar, ikhbar an syar'ihi fil ariyah, mengikhbarkan bahawa disyariatkan dalam proses peminjaman. Maksudnya disyariatkan apa? Disyariatkan jaminan dalam proses peminjaman. Wasafa laha biwasfin syara'ahu Allah fiha, dan mensifatkan dia satu sifat yang Allah Ta'ala syariatkan. Wa anna hukmaha ad-dhamanu kama yudhminu al-maqsub. Bahawa dalam hukum pinjam meminjam harus ada jaminan. Sebagaimana jaminan atas barang yang dialih paksa, maksudnya yang dirampas, kena jamin, kita kena pulangkan balik.
al-maghsub. Contohnya orang tu dah masuk tanah orang ataupun dia terpakai barang orang, lepas tu dia kena ganti balik. Maka adakah sama? Pinjaman pun kena ada dhaman juga. Ataukah pernyataan tersebut sebagai pengkhabaran jenis jaminan dan menunaikannya sesuai dengan jenis tersebut? Maksudnya apa? Maksudnya adakah setiap pinjaman tu kena ada jaminan atau certain pinjaman saja ada jaminan? Maka pernyataannya dengan ungkapan. Jadi bila baca terjemahan saja dia agak tak jelas. Wa ma'nahu ata dhamin laka ta'diyataha wa annaha la tadhhab. Ataupun ucapan Nabi ni sekadar nak bagi tahu bahawa Nabi akan menunaikannya. Maksudnya dijamin tu maksudnya aku jamin aku akan bayar. Okey. Jadi isu yang kedua, cara nak faham ucapan Nabi tu, bahkan dia adalah pinjaman yang dijamin. Maka kita faham yang kedua tu iaitu Nabi SAW kata, ya jamin aku akan bayar punya. Itu maksud dia. Bukannya ada jaminan untuk bayaran. Maka pernyataannya dengan ungkapan aku memberi jaminan kepadamu untuk menunaikannya. Dan barang pinjaman tersebut tidak akan hilang. Itu maksud Nabi SAW. Adakah itu maksud Nabi? Melainkan aku akan mengembalikan barangnya seperti sedia kala. Maka hukum jaminan seperti inilah di antara hukum yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Maksudnya ni apa yang ada jaminan tadi. Jadi yang pertama, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat dengan pendapat yang pertama, iaitu mesti ada jaminan tadi, iaitu kalau rosak dia ada benda yang dijamin. Bahawa barang tersebut mendapatkan jaminan jika rosak. Maksudnya ada jaminan ketika rosak. Abu Hanifah dan Malik berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahawa barang pinjaman tersebut diberi jaminan pengembalian. Hanya sahaja mazhab Malik terdapat huraian yang lebih detail. Apabila barang tersebut adalah barang yang tidak dapat disembunyikan, maksudnya barang yang besar lah, la yughabu alaih, maksudnya tak boleh simpan dalam poket macam duit ke apa kan, seperti haiwan, wal aqar, tanah sewa. Okey. Tidaklah mendapat jaminan dengan alasan rosak kecuali jika tampak kedustaannya. Wa anha man birraddi ma'a al-tafsil, kata lam tadman bitalaf illa an yadhhara kadhibah. Yang ni terjemahan ni kurang bagus lah. Dia kata tidaklah mendapatkan jaminan dengan alasan rosak kecuali jika tampak kedustaannya. Maksudnya macam ni. Kalau dia tipu, dia kata mana dia rosak, dia kata tanah dia dipulangkan. Selagi nampak zahir tanah tu tak rosak, maka kita kata diterima tanah tersebut. Melainkan kalau nampak zahir, jangan itu menipu lah. Maksudnya tanah dia dah rosak, betul-betul rosak. Dan nampak betul-betul, kita nampak tanah tu telah dikambus ke, telah dikorek sampai dah rosak dan tak boleh guna dah tanah tersebut. Maka barulah kita kata kita kena minta jaminan daripada dia. Maka tak perlulah kita kata saya jamin tanah ni akan dipulangkan sekian dengan rupa bentuk sekian-sekian. Sebab tanah kan, sebab tanah ni dia akan berubah. Okay. Dan jikalau barang tersebut termasuk barang yang dapat disembunyikan kecuali emas dan semisalnya, maka akan mendapat jaminan kerosakan kecuali jika dia dapat mendatangkan bukti yang mempersaksikan akan kerosakannya. Maksudnya apa? Dia akan dapat jaminan, maksudnya peminjam tadi akan dapat jaminan kerosakan kecuali jika dapat mendatangkan bukti yang mempersaksikan, yang betul confirm dia rosak. Dia buktikan bahawa orang tu merosakkannya. Kalau tidak nanti dia rosakkan, betul tak? Dia yang rosakkan, kemudian dia kata peminjam tu rosak, yang rosakkan. Ya, dia kena ada bukti. Tak boleh semata-mata sebab dia yang memberi pinjam, kemudian dia kata barang ni rosak, kamu kena ganti balik.
Dia kena buktikan bahawa betul yang orang peminjam tu telah merosakkannya. Ini tujuannya untuk apa? Supaya menjaga hak kedua-dua orang. Supaya yang meminjam pun tidak dizalimi, yang peminjam pun tidak dizalimi. Okey. Hakikat dari mazhab beliau bahawa barang pinjaman adalah amanah yang tidak dijaminkan sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah kata berdasarkan ucapan Nabi tadi kan, iaitu aku pasti akan memulangkannya, sebab bagi Abu Hanifah barang tu pinjaman. Kamu bukan boleh kata semudah-mudahnya kalau barang ni rosak aku ganti barang lain. Tak boleh. Contohnya saya kata, saya ada satu benda yang berharga. Saya sayang sangat katalah satu bekas, katalah pisau lah. Kan? Pisau yang berharga, mahal. Pisau yang harga mahal 1,000. Pisau tu katakan ada sentimental value, ada apa semua. Kemudian ada orang nak pinjam. Orang tu dia kata, okey aku akan jamin. Jadi jamin tu dengan barang. Jadi kalaulah benda tu rosak, dia kata Abu Hanifah, bukan semata-mata kau boleh ganti je dengan pisau lain. Tak boleh. Sebab pisau yang kau ganti tu tak sama nilai yang pisau aku pakai ni. Walaupun jenis yang sama, dari segi value sentimentalnya, value dia dari segi pemberiannya, mungkin orang yang bagi tu. Jadi maksud Abu Hanifah, kau kena pulangkan balik benda yang sama. Itu daripada ucapan Nabi SAW tadi. Hanya sahaja perkataan peminjam, dia kata wasir madhhab anna al-ariyat amanah ghairu madmunah kama qala Abu Hanifah. Dia amanah yang tak boleh ditukar ganti dengan apa pun. Illa annahu la yaqbal qaluhu fi ma yukhalifu adh-dhahir. Walidhalika farraqa baina ma yughabu alayhi wa ma la yughabu alayhi. Tak dapat diterima begitu saja jika peminjam, nampak? Perkataan peminjam tidak boleh diterima begitu sahaja jika menyalahi yang tampak. Maksudnya kalau peminjam tu dia kata rosak atau seumpama dengannya tanpa ada bukti, maka tak diterimalah. Kerana itu beliau Malik membedakan antara barang yang dapat disembunyikan dan yang tak dapat disembunyikan. Seterusnya, kata Syekh lagi, sandaran masalah tersebut adalah sabda beliau kepada Safwan, bahkan sebagai pinjaman yang mendapat jaminan. Apakah beliau menghendaki barang pinjaman tersebut mendapat jaminan untuk dikembalikan atau kerana rosak? Yakni, aku memberi jaminan jika barang tersebut rosak, ataukah aku akan beri jaminan kepadamu berupa pengembaliannya? Pernyataan beliau SAW mengandungi dua kemungkinan tersebut, namun kemungkinan jaminan pengembalian lebih zahir ditinjau dari tiga sudut pandangan. Pertama, lafaz riwayat lain berbunyi melainkan sebagai pinjaman yang akan ditunaikan. Sebab ada lafaz lain, hadis itu dalam tentang riwayat lain, Nabi sebut bal ariyatun muaddah, bukan madmunah. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, dhaminah, madmun, isim maf'ul kan, madmun. Madmunah. Maksudnya yang diberi jaminan. Tapi dia punya datang riwayat lain yang akan ditunaikan, muaddatun. Maksudnya apa? Dia adalah pinjaman yang akan ditunaikan. Maksudnya ditunaikan ialah, maksudnya aku akan pulangkan. InsyaAllah aku akan pulangkan. Itu maksudnya. Bukan madmunah. Okey, kalau orang tanya, Ustaz apa beza dua-dua ni? Bezanya, kalau yang ni dia akan pulangkan juga benda yang sama. Kalau madmunah, kalau rosak, dia boleh pulang, dia boleh ganti dengan benda lain. Nah, jadi lafaz ini menerangkan sabda beliau mendapat jaminan bahawa maksudnya adalah mendapat jaminan pengembalian al-muaddah ni tadi. Dan ini lebih bagus, betul, lebih clear tak? Lebih menjaga hak peminjam. Lebih menjaga hak peminjam, sebab satu barang tu mungkin saya sebut tadi, kuda dengan kuda, dia pinjam kuda, tapi kuda yang kita bagi kat dia tu kuda yang telah dilatih, kuda yang dah kita sayang apa semua.
Dia semata-mata nak tukar dengan satu kuda yang lain. Tak boleh lah macam tu. Jadi kita kena pulang dengan yang sama juga. Taib. Melainkan kena cari jalan yang lain lah. Kamu kena ganti dengan lain sebagai ganti rugi atau seumpama dengannya. Okay, itu cerita lain. Kedua, bahawa dia tidaklah bertanya tentang kerosakan barang pinjaman tersebut. Melainkan dia hanya bertanya, apakah engkau akan mengambilnya dariku sebagai pengambilan barang dengan paksa. Kan masa tu Safwan tu dia kata, ya Muhammad, adakah kau nak ambil ni secara paksa? Maksudnya, masa tu kan Nabi baru dia tawan Mekah. Jadi orang-orang Mekah masa tu yang kafir ni telah berada di bawah kekuasaan Nabi SAW. Jadi bila Nabi nak ambil senjata tu, orang Safwan musyrikin kata, kau nak ambil je ke wahai Muhammad? Ya Rasulullah. Maka Nabi orang yang ada jati diri, orang yang ada nilai, orang yang ada harga, dia takkan ambil suka hati je walaupun dia di kerajaan. Dia pemerintah. Dia kata tak, aku pinjam. Okey. Sebenarnya pengambilan barang paksa yang akan menghalangi aku dengan barang tersebut. Maksudnya kalau Nabi dah ambil, maka akan menghalangi aku dengan barang tersebut. Maksudnya aku dah tak boleh lagi dah ambil barang tadi. Beliau bersabda tidak, melainkan sebagai barang pinjaman dan aku akan mengembalikannya kepadamu. Seandainya dia menanyakan kerosakan barang tersebut dan menyatakan aku takut barang tersebut akan hilang, maka pantas beliau salah menjawab, aku meminjam barang tersebut jika mengalami kerosakan. Aku menjamin barang tersebut jika mengalami kerosakan. Taib. Seterusnya, bahawa beliau SAW menjadikan jaminan sebagai sifat dari barang pinjaman itu sendiri. Seandainya jaminan tersebut berjaminan kerosakan, maka jaminan tersebut dengan menjaminkan penggantinya. Ketika jaminan tersebut tidak sebut identik dengan zat barang pinjaman tersebut, menunjukkan bahawa jaminan tersebut adalah jaminan pengembalian. Okey. Apabila ada orang mengatakan pada kisah tersebut dikemukakan bahawa ada beberapa baju besi yang hilang. Okey. Nah, kan tadi Nabi kata Nabi jamin barang tu Nabi akan pulangkan sebagaimana dipinjam. Kemudian lepas peperangan itu memang ada baju besi yang hilang. Tadi Nabi jamin nak pulangkan semua. Maka Nabi pun kata, nak tak aku menggantikannya? Nak tak aku menggantikannya? Lalu dia Safwan berkata, pada hari ini aku lebih senang kepada Islam. Maksudnya aku dah suka Islam dah. Disebabkan sifat engkau ni ya Rasulullah, aku suka Islam, lagi tak payah pulang lah. Maksudnya dia pun dia redha agar tidak dikembalikan haknya tadi. Jadi bukankah kejadian ini dalam perenggan ini menunjukkan bahawa jaminan Nabi itu ialah jaminan barang, bukan jaminan bayar? Maka Imam Ibn Qayyim dia bantah. Dia bagi pandangan lain. Dia kata, maka dikatakan kepadanya, apakah bahawa beliau SAW menawarkan kepadanya sesuatu yang wajib ataupun sesuatu yang boleh dan sunnah yang lebih diprioritikan, diutamakan untuk dilakukan, yang mana hal tersebut termasuk dalam kemuliaan akhlak dan peribadi beliau SAW serta merupakan salah satu kebaikan syariat Islam. Yang kedua lebih diunggulkan. Maksudnya pendapat kedua ini lebih diutamakan. Beliau menawarkan jaminan kepadanya. Seandainya jaminan adalah satu yang wajib, beliau SAW tidak akan menawarkannya kepadanya, melainkan beliau akan menunaikannya kepadanya. Maksudnya, kalaulah bayaran itu, jaminan itu wajib, maka Nabi tak perlu tanya dia, apakah perlu aku menggantikannya? Faham tak isu ni? Kalau jaminan itu wajib, Nabi takkan tanya punya. Sebab apa? Sebab Nabi dah bagi tahu. Ariyatun madmunah. Janji, maksudnya pinjaman yang dijamin. Nah, jadi pinjaman yang dijamin, maksudnya dijamin aku akan mengembalikannya dengan baik. Maksudnya aku akan berusaha untuk mengembalikannya dengan cara yang terbaik. Nah,
jika ada kehilangan kan. Nah. Lalu tapi Nabi tak masa memulangkannya, sekali ada 2 baju besi hilang juga. Ada 2 baju besi hilang. Dan Nabi offer nak bayarnya. Jadi aku nak bayar. Bila Nabi nak offer nak bayar kepada orang tersebut, kalaulah jaminan itu wajib, Nabi tak perlu tanya dia dulu. Apakah engkau mahu aku menggantikannya, aku menjaminnya? Macam aku gantikannya. Okey. Jadi kat sini barakallahu fik, dia kata beliau tidak akan menawarkannya kepadanya. Maka kalau jaminan satu yang wajib, maka beliau SAW tidak akan menawarkannya kepadanya, melainkan beliau akan menunaikannya kepadanya dan mengatakan ini adalah hakmu. So mana sesuatu yang hilang namun ternyata ada, maka beliau tidak akan menawarkan untuk mengembalikannya. Perhatikanlah dengan saksama. Okey. Ini isu yang kesimpulan. Tapi kesimpulannya, apapun bab-bab janji ni, bab-bab jual beli ni, hendaklah lihat kepada akadnya. Lihat kepada akadnya. Okay? Lihat kepada akadnya. Jadi kalau kita dah akad nak pinjam benda tu, kalau kita pinjam barang, dia kata kalau rosak, kamu kena perbaiki kerosakan. Dalam perjanjian tersebut dah ada dah. Maka wajiblah dia membaiki kerosakannya. Macam katakanlah kita pinjam kereta. Okey, kita pinjam kereta. Kemudian kita buat perjanjian bahawa kita janji akan menggantikan kerosakan kalau dia rosak. Maka ini tak ada masalah. Okey, apapun orang beriman itu terikat dengan syarat-syarat yang dia telah letakkan. Dan bagi kita zaman moden ni, zaman ramai penipu dan zaman orang pengkhianat dan zaman orang yang menyalah gunakan barang pinjaman ni, memang perlulah untuk kita ada satu dhaman, satu kontrak, satu perjanjian yang jelas dalam bab pinjaman ni. Kita cerita ni dari segi asalnya memang tak ada. Macam kata saya pinjam barang, saya pergi kat Yayasan Taklim, saya kata pinjam kejap satu payung. Perlu ke saya letak satu benda sebagai cagaran ke, sebagai jaminan ke? Tak perlu. Dan saya perlu pulangkan macam tu juga. Tetapi kalaulah yang pergi pinjam tu kata boleh, tapi kalau kau rosakkannya kau kena ganti. Itu lain. Ya, baru macam tu barulah dia jadi wajib untuk menggantikan kerosakannya tadi. Kalau tidak, dia boleh offer je. Dah seumpama dengannya. Okey. Seterusnya pula hukum fiqah daripada kitab ni. Kandungan ke-6. Kata Syekh kat sini, jawazu aqri farsil aduwi wa markubihi idza kana dhalika aunan ala qatlihi. Kandungan ke-6, bolehnya mencederai kuda tunggangan musuh dan kenderaannya apabila ia membantu untuk membunuhnya. Maksudnya macam kisah apa? Kisah yang sebagaimana Ali mencederai unta pembawa bendera kaum kafir. Masa perang Hunain tu kan, ingat lagi tak kisah diorang ada satu yang bawa bendera tu, badan dia besar, pedang dia pandai panah dia semua akan jatuh pada orang Islam. Dan dia punya dia ada pedang dia semua kena kat orang Islam. Jadi Ali kata dia ni kita kena jatuhkan dia dulu. Dan masa dia bergerak ke kanan, tentera semua bergerak ke kanan. Bagi dia gerak ke kiri, dia semua tentera gerak ke kiri. Maksudnya orang berlindung di sebalik, di belakangnya. Maka Ali bin Abi Talib dia kata tak ada jalan lain, kita kena potong kaki unta ni. Kalau fikirkan, kejamnya potong kaki unta. Dalam Islam tak dilarang. Jika benda tersebut boleh membantu kita mengalahkan musuh. Dan hukum yang sama kiaskanlah macam dalam peperangan zaman sekarang. Okey. Kan diorang tu ada pokok-pokok, ada binatang-binatang.
Atau tentera tu menyuruh di sebalik zoo ke apa ke, di sebalik benda-benda yang macam ni, boleh kita bomkan sekali supaya terkena pada musuh tu tadi. Okey, terkena kepada tentera musuh walaupun mungkin terkorbanlah binatang-binatang yang ada. Okey, wallahu a'lam. Jadi perbuatan ini seperti ini bukanlah termasuk penganiayaan haiwan yang terlarang, termasuk daripada ta'zib, mengazab binatang yang dilarang. Baik. Kandungan yang ketujuh, pengampunan Nabi. Afu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang yang berkeinginan untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi tak kisah Syabibah? Yang Syabibah ni kata, aku tak ada orang yang paling aku benci daripada Nabi Muhammad SAW ni. Jadi dia follow je Nabi SAW dalam perang Hunain. Dia tu orang musyrikin, orang Quraisy, dan diikut sekali peperangan tersebut. Naam. Tapi diikut, tujuan dia jahat. Tujuan dia nak bunuh Nabi SAW. Ingat lagi tak? Okay. Lalu Nabi SAW kan, Nabi tekan dada dia, lalu Nabi doakan dia. Nah, Nabi tekan dada dia. Kan? Nabi tekan, Nabi kata, dia duduk dekat dengan Nabi SAW dah. Dah rapat dengan Nabi. Dia kata dah ada peluang dah untuk bunuh Nabi SAW. Nabi nampak dia kata, mai sini. Nabi kata. Nabi kata, mai sini dekat dengan aku. Mai dekat dengan aku. Ya? Bila dekat dengan Nabi SAW, dia pun Nabi famasaha sadri, Nabi pegang dada dia dan Nabi kata, Allahumma a'idhu minasyaitan, ya Allah lindungilah dia daripada syaitan, ya Allah lindungilah. Nabi sapu dekat dada. Terus berubah Syabibah ni. Okay? Berubah hati Syabibah ni. Akhirnya lepas tu dialah orang yang pertahankan Nabi SAW dalam peperangan tersebut. Masa orang semua dah lari masa perang Hunain tu, dialah yang antara orang yang kuat mempertahankan Nabi SAW. Berubah dengan sekelip mata, orang kita bahasa Melayu kita. Berubah dengan sekelip mata, berubah dengan begitu saja tanpa ada proses yang panjang. Nah, jadi apa hukum fiqah ni? Maksudnya pengampunan Nabi SAW terhadap seseorang yang berkeinginan untuk membunuh beliau dan tidak tergesa-gesa menghukumnya, melainkan mendoakannya dengan mengusap dadanya hingga dia kembali seolah-olah beliau adalah kekasihnya. Apa pengajaran kat sini tuan-tuan? Kalau kita tengok orang tu, dia anti kita bukan sebab dia anti orang sunnah, ada tak suka, bukan sebab dia ni ada syubhat yang besar, bukan maksud dia ni ialah kelompok ahli bid'ah yang memang niat dia jahat. Sebab kita kata orang ni jadi jahat dua. Satu dia su'ul qasdi, yang kedua su'ul fahmi. Su'ul qasdi ni memang niat dia jahat. Dia dah tahu dah benda tu betul tapi niat dia jahat. Ini banyak kalangan sebahagian daripada ahli-ahli bid'ah yang dia dah tahu dah benda yang betul. Dan kita dah huraikan banyak kali dah, tapi dia asyik-asyik dah ulang benda yang sama. Sebab niat dia jahat. Niat dia nak burukkan orang ramai. Nak burukkan orang sunnah daripada orang ramai. Ataupun orang Islam, hatta orang Islam sekali. Yang ini tindakan kita berbeza. Tindakan kita lebih tegas. Tindakan kita lebih nampak lebih keras. Tetapi kalau kita tengok orang itu, dia ini su'ul fahmi, salah faham. Ternampak sangat dia ni salah faham. Yalah, mungkin dia orang kampung kita yang tak ada ilmu sebenarnya. Jadi dia kata, oh, Wahabi ni memang tak suka selawat, tak suka doa. Saya tengok tempat tu, tak doa pun, lebih semayang ni cabut, lebih semayang cabut. Dia tak perasan, tak nampak. Orang macam ni, kita janganlah hukum dia macam orang yang lain yang memang su'ul qasdi tadi. Su'ul fahmi ni kita kena bagi dia faham. Dan kita tunjukkan akhlak yang baik. Apatah lagi kalau dia termasuk dalam kategori orang yang mana? Adakah dia kategori orang yang bijak ke, atau orang yang memang IQ dia rendah ke, ataupun orang yang memang... Jadi ini juga kita kena perhatikan. Ada setengah orang yang IQ dia rendah. Dia tak boleh nak faham satu isu tu dengan baik.
Dia ikut je orang. Akhirnya dia tak suka sebab dia ikut, kata dia ikut bapak dia ke ataupun dia ikut orang lain. Maka sikap kita terhadap mereka dia kena lembut lagi. Lepas tu Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nampak tak kenapa ada tiga ni? Bil hikmah, iaitu pada orang yang jahil. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah Ta'ala bila berjumpa dengan orang yang macam ni, khudhil afwa, ambillah sikap untuk mengampunkan. Wa'mur bil urfi, ajak kepada benda yang betul. Kita terangkan benda yang baik padanya. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling daripada orang yang jahil. Ini orang kategori pertama. Kategori yang kedua, dia ada pengetahuan tapi dia terlupa, dia lalai. Yang ni wal mau'izatil hasanah, peringatan yang baik. Yang ni boleh kita kata orang sunnah tapi dia terlalai, terleka. Mau'izatil hasanah, jangan bantai dia macam orang ahli bid'ah pula. Nampak orang kita orang sunnah datang mengaji sama-sama kat Ihsan Taklim ni atau tempat-tempat yang lain, mengaji kitab sunnah, mengaji kitab akan, tapi tengok sekali berdating, nampak. Jangan pula kita hentam dia. Cakap elok-elokkan dia. Mau'izatul hasanah. Wal mau'izatul hasanah. Yang ketiga barulah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebat mereka. Yang ni yang ketiga tadi tu, yang degil. Yang ni kita debat dia. Dengan syarat-syarat yang telah ulama letakkanlah syarat debat tersebut. Sebab Nabi SAW mengampunkan. Jadi kalau ada orang tu nampak ada potensi, bila dia marah, tak apalah Syekh, ana doakan tak. Ana tak debat. Semua Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita, bagian hidayah. Okey. Dan apa pun semuanya hendaklah dengan keikhlasan jiwa, kelapangan dada. Kalau kita doakan macam tu betul-betul, kita sungguh-sungguh, ya Allah bagilah hidayah kat dia, Allah Taala akan hantar malaikat kata amin, dan dia akan dapat hidayah tersebut. InsyaAllah. Kandungan ke-8. Berapa mukjizat nabawiyah yang tampak pada peperangan itu, mukjizat Nabi SAW. Berupa perkhabaran beliau SAW berkenaan dengan Syabibah, bukan Syaibah, Syabibah tadi. Dan apa yang terbersit, apa yang tersimpan di dalam hati nak bunuh Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi perkara yang dalam hati manusia. Jadi kat sini kita kata barakallahu fiik. Kita masa zaman Nabi SAW, umat Islam, zaman Nabi SAW, ada orang nak bunuh Nabi, tapi Allah Ta'ala bagi wahyu kat Nabi. Maksudnya Nabi boleh pegang dada dia, Nabi doakan dia. Zaman kita sekarang, nampak orang pegang pisau, nak pergi tikam, dah bawa kan. Adakah kita pegang dada dia, orang nak merompak pegang dada dia. Aku doakan kau semua dijauhkan syaitan. Tak, kita akan tangkap dia, kita akan halang dia, kita akan ikat tangan dia, betul tak? Sebab apa? Sebab kita tak nampak apa yang di dalam hatinya. Sebab itulah saya selalu ingatkan berkenaan dengan ucapan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang kita belajar dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Apa kata Umar Al-Khattab? Dia kata, masa Rasulullah SAW masih hidup. Rasulullah masih hidup. Jika kami mengatakan kepada si fulan dia ni sekian, dia ni sekian, maka kita ada Rasulullah yang akan membetulkan ucapan kita. Maksudnya kalau Umar Khattab kata fulan ni dia ni pengkhianat agama, dia munafik. Macam Hatib bin Abi Balta'ah. Macam Hatib. Yang dalam peperangan pembukaan kota Mekah dulu, yang dia beritahu rahsia Nabi SAW yang akan nak serang Mekah. Bila Umar Khattab kata dia ni munafik. Umar Khattab kata dia ni munafik. Nabi kata apa? Jangan kata begitu wahai Umar. Sungguhnya Allah Ta'ala telah melihat hati-hati. Apa yang menyebabkan kamu mengatakan sedemikian wahai Umar? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melihat hati-hati orang pergi perang Badar ini. Lalu Allah Ta'ala telah mengampunkan mereka. Lalu Allah Ta'ala kata i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kamu lakukanlah apa yang kamu nak lakukan. Sesungguhnya aku telah ampunkan dosa-dosamu. Jadi poin dia apa? Masa Nabi hidup, kata Umar Khattab, masa Nabi SAW hidup, maka orang macam ni, bila kami cakap dan kami salah, maksudnya kami kata dia munafik, rupanya dia tak. Maka kita ada Rasulullah SAW yang nak akan betulkan kita.
Adapun sekarang, kata Umar Khattab, adapun sekarang, barang siapa yang menzahirkan kecintaannya kepada Islam, maka kami layan dia dengan baik. Kami akan muamalah dengan baik. Siapa yang menzahirkan permusuhannya terhadap Islam, ucapkan benda-benda yang kufur, benda yang tak betul, maka kami akan membencinya dan kami akan menentangnya. Jadi sekarang ni kita bukan berada di zaman Rasulullah. Sebab tu kalau orang kata kamu tak baik tau kata orang tu macam tu. Orang tu dah cela Islam ni, dia dah cela Islam. Kita kata ni kufur, tindakan kufur. Kata inilah dia ustaz zaman sekarang nak hukum je kerja dia. Dia kata macam tu. Kita kata barakallahu fi, kita hukum secara umum, secara zahir. Apa yang tersimpan dalam dada ni itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jahil ke, dia tak tahu ke, dia apa ke, itu isu lain. Kita cerita tentang hukum yang asal. Orang yang cela Nabi SAW, maka dia hukumnya kafir. Ada daripada terpaksa, dia jahil, dia apa, itu ialah isu yang lain. Itu isu hukuman. Itu isu hukuman daripada pemerintah. Macam masalah orang buat benda yang murtad. Ini masalah ni selalu orang kata, tak elok tuduh orang cakap orang murtad. Kau sedap dia kata orang tu dah kafir. Dia kata dia dah sembah kubur. Kafir lah dia. Pergi sembah berhala. Masa majlis perkahwinan tu sembah berhala. Dekat depan berhala tu dia sembah. Kafir lah tu. Tapi untuk hukumkan dia, hukum akhirat, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dia buat tu jahil ke, tak tahu ke, terpaksa ke. Tapi hukumnya kafir. Kerana kalau niat dia betul, kafir dunia akhirat. Dan satu lagi, nak jatuhkan hukum dia dari segi hukum dunia. Kan kita kata man baddala dinahu faqtuluh, saya buat perkara-perkara yang murtad ini, maka dia dihukum bunuh. Maka pemerintah dia ada syarat-syaratnya lagi untuk jatuhkan hukum bunuh. Nah, maka kat situlah barakallahu fiik, kita kena faham masalah ni betul-betul supaya tak bercampur. Kadang-kadang orang tu dah nampak benda tu dah kufur, kata tak elok nampak ni. Rasulullah tahu, Rasulullah pun tak hukum dia. Kita kata ini mukjizat Nabawi. Mukjizat Nabawiyah. Nama mukjizat Nabawiyah. Kita ada mukjizat, kita tak ada. Jadi kita hukum secara zahir. Jadi berupa perkabaran beliau SAW terhadap Syabibah atas apa yang tersimpan di dalam, atau tersimpan dalam hatinya. Juga keteguhan beliau SAW tak kala orang-orang berlarian meninggalkan beliau. Maksudnya orang semua lari masa peringkat awal tu kan. Dan beliau berkata, aku ana Nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib, ana Nabiyyun la kadhib. Aku Nabi yang tak berdusta, akulah anak Abdul Muttalib. Aku anak Abdul Muttalib. Padahal batalion kaum musyrikin pada kata beliau, Nabi tak lari pun. Nabi tak patah balik sebab Nabi tahu dia akan menang dengan mukjizat khabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kandungan ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala menyambungkan genggaman beliau sallallahu alaihi wasallam, melemparkannya kepada mata musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam dari jarak yang jauh, serta berkah dari pasir yang beliau sallallahu alaihi wasallam genggam. Ingat tak masa perangan tersebut Nabi kata apa? Nabi baling pasir tu, Nabi kata faqad syahad. Maka terkena semua muka wajah orang kafir terkena pasir tersebut, dan mata mereka pun terkena juga. Okey, sehingga tanah pasir tersebut memenuhi mata-mata kaum kafir dan mukjizat Nabi SAW. Seperti turunnya malaikat untuk turut berperang bersama beliau SAW, hingga musuh beliau SAW melihatnya dengan mata kepala, dan beberapa kaum muslimin juga melihat kehadiran malaikat tersebut. Lagi. Kandungan ke-10, bahawa bolehnya imam menunggu pembagian harta rampasan perang hingga kaum kafir memeluk Islam dan mereka masuk dalam ketaatan, lalu mengembalikan harta rampasan dan tawanan kepada mereka. Maksudnya mengembalikan, menyerahkan harta rampasan dan tawanan kepada mereka. Ini siapa? Kan masa lepas peperangan tu Nabi SAW bagi banyak orang yang baru masuk Islam dengan harta yang banyak, yang menyebabkan ada sebahagian sahabat tak puas hati, dan juga Khawarij lagilah tak puas hati masa tu. Dan Khawarij lah orang yang ada pemikiran Khawarij. Yang asalnya mereka ni tak masuk Islam masa mula-mula ikut peperangan tu, tak Islam pun. Tapi bila tengok Nabi SAW berjaya mengalahkan kelompok ni, kelompok Hawazin ni, kufar ni,
musyrikin. Sebab mereka sekarang ni mereka menunggu-nunggu. Mereka ni menunggu-nunggu bahawa adakah Nabi ni akan menang. Bila Nabi itu menang, itu tanda bahawa Nabi SAW ini adalah Rasul yang diutuskan. Sebab kita tahu orang Arab ni tak semua atas satu iman yang sama level dia. Ada yang dia kata bila tengok Quran, tengok saja ayat Quran, masuk Islam. Tengok saja Nabi SAW jujur, masuk Islam. Lihat kepada tanda-tanda kenabian, dia masuk Islam. Tapi ada sebahagian orang musyrikin, terutama sekali orang Quraisy, orang kafir Mekah, dia tunggu-tunggu sama ada dia menang ke kalah. Menang kalah. Kalau kalah, dia patah balik. Kalau menang, mereka akan masuk Islam. Maksudnya, dia iman dia lemah lah, masih tak cukup kuat lagi. Sebab itulah bila Allah Ta'ala tegur dalam Al-Quran kan, bila orang-orang sebahagian orang Arab yang baru masuk Islam, dia kata, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, berkatalah orang-orang Arab yang baru masuk Islam tu, kami telah beriman. Kata Allah Ta'ala, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا, berkata belum lagi. Kau belum lagi beriman lagi. Walakin qul aslamna. Seperti katalah kami dah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman tu belum masuk lagi dengan padu dalam hati kamu. Jadi kena faham tu. Lepas tu kita kata tak semua orang masuk Islam. Dia masuk Islam dalam keadaan dia iman dia 100% percaya dalam Islam, tak. Ada yang masuk dalam keadaan ada 1-2 petunjuk yang kuat dia masuk Islam lah. Jadi orang macam ni dia panggil al-mu'allafati qulubuhum. Yang kita nak kena lembutkan hati dia orang, bagi dia kuatkan lagi. Kita kena ambil dia orang, kita kena bantu dia orang, kita kena kuatkan dia orang, kena bagi duit dan semua. Dan ini bukan termasuk dari rasuah, bukan. Kita bagi duit kat dia orang, kita bagi makanan apa semua. Bila baru masuk Islam. Sebab dia masuk Islam tu kadang-kadang mungkin satu petunjuk je dia masuk Islam. Macam setengah orang dia nampak, orang Islam ni dicium tangan mak dia masuk Islam. Tapi bab lain tu tak kuat lagi. Nah, kat sini kita kena faham. Jadi tak semestinya bila masuk Islam, dia kata alah dia ni masuk Islam sebab nak kahwin je. Mungkin sebab Islam nak kahwin, tapi mungkin dalam hati dia juga ada sedikit percaya dalam Islam yang menyebabkan dia nak masuk Islam tu. Jadi kita kena develop benda tersebut sikit demi sedikit. Sebab tu kita minta orang masuk Islam kena datang kelas, kita buat kelas, ada perkim, ada buat kelas untuk mereka, untuk yang non-Muslim baru masuk Islam. Ustaz Usiyi buat kelas Ahad tu, kan? Ustaz hari Ahad pukul 11 tu untuk yang baru masuk Islam. Ustaz Usiyi sentiasa bagi tajuk yang ringan, tajuk-tajuk yang supaya orang yang baru masuk Islam dapat faham. Okay? Jadi kita pun masya-Allah kena ada orang macam tu. Nah, jadi bila keadaan Nabi faham, ada orang ni iman dia tak berapa kuat. Ada Nabi SAW bagi orang ni lebih. Itu kalau kita baca hadis Sahih Bukhari dan Kitabul Iman, ada sahabat ni Nabi SAW bagi kepada satu hamba Allah Ta'ala duit zakat lebih. Lalu ada seorang sahabat, Sa'ad bin Waqqas ke? Sa'ad atau Abu Sa'id Al-Khudri, saya selalu tertukar. Sa'ad bin Waqqas dan sebagainya. Salah satu sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa tak bagi si fulan? Sedangkan si fulan ni orang yang beriman. Alhamdulillah. Nabi kata dia Muslim. Kalau Nabi bagi, Nabi tinggalkan orang satu orang lelaki dia juga. Sahabat kata, ya Rasulullah, dia ni orang yang beriman. Kata, bal huwa Muslim. Bahkan dia Muslim. Sampai kali ketiga Nabi kata, sesungguhnya dalam hati aku memang aku lebih suka nak bagi kepada si fulan ni. Yang aku tak bagi tadi. Sebab agama dia bagus. Tetapi aku takut yang orang-orang yang aku bagi tu tadi, kalau aku tak bagi nanti mereka akan terperosok balik wajah mereka ke dalam neraka. Maksudnya apa? Iman di masuk Islam tu tak berapa nak kuat lagi. Nah, sebab itulah barakallahu fiik. Dan keadaan macam ni kita kena faham. Itu Nabi SAW. Cara Nabi muamalah dengan mereka dengan muamalah dengan orang dalam lama masuk Islam berbeza. Masuk dalam kisah ini, bila Nabi dapat harta rampasan perang, Nabi tak terus bagi, Nabi tunggu dulu. Akhirnya sebahagian mereka, yang ketua-ketua mereka ni, yang dulu kafir masuk Islam. Macam Uyainah bin Husain dan lain-lain. Di dalam kisah ini, macam kisah tadi tu, Safwan tadi, yang mula-mula masa bagi pinjam, dia tak Islam lagi. Dah habis perang, dia masuk Islam. Dan dalam kisah ini terdapat argumen bagi yang berpendapat bahawa harta rampasan perang adalah hak milik setelah pembahagian.
tidak sebatas menguasainya semata-mata. Maksudnya apa? Masa perang, bila kumpul-kumpul harta rampasan tu bukan terus menjadi milik pasukan tentera tu. Lepas dah bahagi-bahagi baru jadi milik mereka. Kerana jika kaum muslimin memilikinya hanya dengan menguasainya, Nabi SAW tidak akan menanti untuk dikembalikan kepada mereka harta rampasan tersebut. Nabi takkan tunggu dah, ambil lah, bagi-bagi tu, ambil terus. Ni faham tak? Jadi oleh sebab itu, jika salah seorang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang sebelum pembahagiannya ataukah harta rampasan tersebut disimpan di negeri Islam, tak perlu ada ataukah, atau harta rampasan tersebut disimpan di negeri Islam, maka bahagiannya akan dikembalikan kepada orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang lainnya dan tidak kepada ahli warisnya. Macam ni. Katakanlah dapat harta rampasan perang 10,000, 100,000 ringgit. Nak dibahagikan kepada 10 orang. Okey. Sebenarnya 1/5 kena bagi Islam dulu. Okey, 100,000, 1/5 20,000 bagi kepada Islam. Dekat Nabi SAW. 80,000 ni bahagilah kepada 10 orang. Betul tak? Nak bagi pada 10 orang. Katakanlah sama rata lah kita kata. Tetapi sebelum pembahagian, salah seorang daripada 10 orang tu meninggal. Sebelum pembahagian. Allocation dah ada, tapi belum dibahagi lagi. Maka kalau dia meninggal, bahagian itu bukan dapat kat waris dia. Bahagian itu akan dibahagi-bahagi kepada 9 orang yang masih hidup lagi tadi. Faham tak? Sebab apa? Selagi dia tak bahagi-bahagikan, dia belum lagi milik mutlak tentera tersebut ataupun orang yang pergi berjihad tersebut. Pandangan ini merupakan pada mazhab Abu Hanifah seandainya seseorang, dan akhirnya daripada itulah mazhab Abu Hanifah keluarkan pendapat bahawa seandainya seorang meninggal dunia sebelum Islam, maka ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa pun. Dan jika meninggal dunia setelah pembahagian, maka bahagian diserahkan kepada ahli warisnya. Bukan Islam ni. Bukan Islam, sebelum pembahagian. Salah terjemahan ni. Apa kena-mena pula dengan Islam ni? Seandainya seorang meninggal dunia sebelum pembahagian, maka ahli warisnya tidak mendapat apa-apa pun. Salah terjemahan ni, betul kan? Dan jika dia meninggal dunia setelah pembahagian, maka bahagiannya diserahkan kepada ahli warisnya. Baik. Seterusnya, kita fasal pemberian Nabi SAW kepada kaum Quraisy dan orang yang hendak dilembutkan hatinya termasuk dari harta rampasan perangkah atau 1/5 daripadanya, atau 1/5 daripada bahagian 1/5 tersebut. Apa benda pula ni? Okey. Kan Nabi SAW bagi juga, bila Nabi bahagi-bahagi kepada orang yang baru masuk Islam. Pembahagian Nabi itu kepada orang yang baru masuk Islam itu, Nabi bagi lebih kan. Nabi bagi ni 100 ekor unta, 100 ekor unta. Dia minta lagi, macam Abu Sufyan dapat. Dia dah masuk Islam dah. Dia dah masuk Islam dah masa tu kan. Tapi dia baru masuk Islam, dia nak lembutkan hati dia. Nabi bagi 100, bagi lebih 100 ekor unta.
Anak dia pula Muawiyah dapat lagi. Maka yang lebih-lebih banyak-banyak ni ambil daripada mana? Adakah daripada bahagian harta rampasan perang atau 1/5 yang hak Nabi SAW? Jadi kat sini ulama khilaf kat sini. Asy-Syafi'i dan Malik menyatakan bahawa pemberian tersebut adalah 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang yang merupakan bahagian Nabi SAW yang Allah berikan kepada beliau dari 1/5 bahagian harta rampasan perang. Okey. Pemberian tersebut selain harta yang bersih. Ini satu lagi terjemahan yang kurang bagus. Okey. Okey, pemberian tersebut selain harta yang bersih. Ini salah terjemah ni. Okey, salah terjemah. Dia kata Sofi. Sofi. Dia bagi harta Sofi. Harta Sofi ni apa? Sofi ni ialah ada benda yang special yang dipilih untuk Nabi SAW, itu khas untuk Nabi dalam harta rampasan perang. Dia tak termasuk dalam bukan ghanimah harta rampasan perang, tidak juga termasuk daripada 1/5. Yang Sofi ni special yang dibagi khas untuk Nabi SAW. Okey, ini bagi harta Sofi. Macam orang dah pilih khas untuk Nabi SAW. Jadi pemberian tersebut ialah selain, maksudnya bukan harta Sofi dan bukan juga harta rampasan, bukan juga ghanimah. Ghanimah. Okey. Kerana Nabi SAW tidak memberi izin kepada orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang dalam pemberian itu. Nampak ini poin yang penting. Nabi tak minta izin. So kalau lah dia harta ghanimah, maknanya setiap orang tentera itu ada hak masing-masing. Dan saya Nabi minta izin. Macam yang kita dapat, nanti kita akan tengok nanti kes yang sebelum ni kita bincang. Masa dah habis perang tu datanglah puak Hawazin ni daripada Bani Sa'ad kan. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kami dah kehilangan isteri, dah kena rampas, anak dah kena rampas, barang dah kena rampas, boleh tak tolong pulangkan balik? Itu yang Nabi minta izin tu. Nabi kata ada tak ada kamu semua nak pulangkan? Maka kebanyakan para sahabat masa tu dia kata, okay, tak apalah, kami pulang baliklah hamba-hamba perempuan ni. Kecuali Uyainah bin Hasin yang kita kata dia ni ketegak. Nampak? Itu Nabi minta izin sebab itu harta ghanimah. Jadi harta yang ini, yang Nabi main bagi je kepada orang-orang yang baru masuk Islam ni, bukan pun daripada bahagian daripada orang lain. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni, dia bukan gunakan orang lain untuk nak naikkan, untuk kepentingan diri dia. Di zaman sekarang kan pelik ya. Orang lain tu bagi kutipan tu pada, katakanlah saya buat kutipan NGO, katalah. Tapi saya cerita kat orang, saya yang bagi. Jadi orang rasa apa? Masya Allah, dia ni bagi. Sedangkan itu duit orang ramai bagi kat dia. Maksudnya dia katalah, ini semua duit infak orang ramai, saya hanya membagi-bahagikan. Dia tak lagi saya bagi. Ini tak boleh ni. Kita ni orang Islam, tak boleh ada satu perangai yang kita ni suka dipuji dengan benda yang kita tak buat. Kita kena, orang Islam ni kena ada satu perangai macam ni. Iaitu apa dia? Tak nak ada satu perangai yang kita ni suka dipuji pada benda yang kita tak buat. Itu sama belajar kitab Tauhid. Kita belajar berkenaan dengan kisah Sa'id bin Jubair. Ada seorang sahabat yang kena kala jengking. Adakah kamu tidur malam tadi? Kata, aku tak tidur. Kata, aku tak tidur. Tapi aku tak tidur bukan sebab apa dia? Bukan sebab aku qiyamul lail.
Tapi sebab apa dia? Sebab aku kena sengat kala jengking. Sebab apa dia tak nak orang puji dia? Oh, dia tak tidur malam, qiyamul lail kot. Betul Allah Ta'ala kata, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 188. Wala tahsabanna alladhina yafrahu bima ataw. Okey? Dia kata apa? Wa yuhibbuna an yuhmadu dan mereka suka dipuji bima lam yaf'alu ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan benda yang mereka tidak melakukannya. Dia suka dipuji dengan benda yang dia tak lakukannya. Walaupun ayat ni khusus memang pada orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita boleh ambil al-ibrah bi umumil lafzi. Kita ambil ibrah, pengajaran daripada umum lafaz, iaitu kita ni janganlah kita ni suka dipuji benda yang kita tak layak untuk kita dipuji. Betul, salaf tak suka macam tu. Terbalik. Nampak Nabi SAW ni bahagi dari 1/5 khumus bahagian dia. Walillahi khumusahu wa lirasuli. Ma'afa Allahu. Kan? Berkenaan dengan ahli al-fai'. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, kata Allah dalam Quran. Surah Al-Hasyr. Kali ini Nabi SAW bahagi bahagian dia. Bagi kat mereka bahagian Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW yang Nabi tegur pada orang Madinah tu, sebab apa yang aku bagi ni bukan hak kamu. Yang aku bagi ni, yang kamu dah dapat dah harta rampasan perang ni, yang aku bagi ni untuk orang yang baru-baru masuk Islam ni. Sebab itulah barakallahu fiik, kena faham masalah ni betul. Maksud Nabi bagi daripada diri dia sendiri. Okey, Nabi SAW tidak meminta izin kepada orang yang berhak mendapat harta rampasan perang dalam pemberian itu. Seandainya pemberian itu berasal dari harta rampasan perang, nescaya beliau akan meminta izin kepada mereka, kerana mereka memilikinya dengan memperoleh dan menguasainya. Dan juga bukan dari 1/5 harta rampasan perang, kerana bahagian tersebut dibahagikan kepada 5 kelompok. Sebab daripada kan harta rampasan perang tadi ada 1/5. 1/5 tu pula ada 1/5 daripada, dan 1/5 tu bahagian Nabi SAW. Itu yang Nabi bahagi. Ada pun yang lain itu untuk orang yang tak pergi perang, orang susah, orang miskin, orang lain-lain. Kan? Bila harta rampasan perang, ada saya contoh sikit. Ada 10 bahagian. Dia bahagi 5. 1/5 maksudnya ialah 2 kan. Itu 1/5 tu itu untuk umat Islam. Yang lain yang tak pergi perang. Ini untuk orang miskin, untuk apa semua. Dan daripada 2 bahagian ni pula, bahagi 5 lagi. Bahagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu bahagian ni Rasulullah SAW punya. Yang ni baru bagi 4/5 ni baru bagi-bagi kat orang lain. Yang Nabi bagi kat orang ni, yang ni bahagian Rasulullah SAW ni yang Nabi bagi. Lepas tu kata Syekh ni 1/5 daripada 1/5. Cuma sebagian ulama kata yang Nabi bagi tu daripada 1/5. Sebagian kata daripada 1/5 ni. Maksudnya bahagian Nabi SAW ni. Nabi yang bagi. Maksudnya bahagian Nabi yang bagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Lepas tu orang kata kalau Nabi ni miskin. Nabi tak miskin sebenarnya. Nabi kaya. Nabi kaya sebenarnya. Tapi Nabi memilih untuk hidup zuhud. Nabi yang bagi sampai hatta nafila ma'indah. Hadis Ru'ah bin Rafi'. Hatta nafila ma'indah. Nabi tak miskin. Nabi kaya. Nabi ada kepingan emas. Seperti mana hadis sahih
Lepas main asar tu, kami salat asar dengan Nabi SAW. Lepas main asar, Nabi terus bangun. Tak sempat zikir, Nabi dah keluar dah. Lepas tu Nabi pun habis tu, Nabi datang masuk balik masjid. Nabi kata, aku tahu apa yang kamu sedang fikirkan. Tetapi sebenarnya sesungguhnya aku teringat ada orang bagi emas kat aku. Aku takut emas tu akan melalaikan aku. Lalu aku dah sedekahkan awal-awal dekat orang lain. Jadi Nabi tak miskin, Nabi ada banyak. Nabi ada satu lembah kambing. Nabi bagi kat Uyainah bin Hisin. Nabi bagi kat Uyainah bin Hisin. Uyainah bin Hisin kata apa? Wahai kaumku sekalian, masuk Islam semua. Sungguh Muhammad ini kalau dia sedekah tak takut miskinnya. Betul Allah Subhanahu Wa Taala dikaitkan pengecut dengan al-jubn dengan al-bukhl. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Sebab orang yang bakhil ni biasanya jubun, penakut. Dia takut miskin. Sampai sikit nak bagi pun dia takut miskin. Duit dia ada 100,000, dia bagi 1,000 pun dia takut miskin. Takut kurang sangat duit dia. Allahu Akbar. Okey. Itu cerita lain. Jadi Imam Ahmad menegaskan bahawa pemberian yang diperbolehkan adalah 1/20. 1/20 ni berapa? 1/20. 1/20, 1 per berapa ni? Bukankah 1/5 daripada 1/5 tadi? Betul tak? 1/5 daripada 20 berapa? Kan? Macam 1/20 ni berapa persen tadi? Berapa persen ni? 1/20 berapa persen? Kalau 10%, 5%. 5%. Yes. 5%. 5%. 5%. Yang dibolehkan adalah 1/20 dari harta rampasan perang. Dan pemberian ini termasuk di antara bahagian yang boleh diberikan. Nabi SAW memberikan bahagian tersebut kepada para pemuka kabilah dan keluarganya untuk melembutkan hati mereka dan kaum mereka kepada Islam. Pemberian itu lebih di mana tadi? Hilang. Okay, pemberian itu lebih diperbolehkan daripada pemberian 1/3 daripada bahagian 1/5 dan 1/4 setelahnya. Kerana pemberian tersebut akan memberi kekuatan dan wibawa bagi Islam dan kaum muslimin, serta menarik simpati musuh Islam menuju Islam. Tujuannya apa? Supaya bagi gambaran yang baik kepada Islam. Jadi orang yang asalnya musuh Islam, masa dia musyrikin, akhirnya dia tertarik dengan Islam. Macam kita sebut tadi Safwan tadi tu. Sebagaimana sebahagian dari mereka yang telah beliau SAW berikan pemberian mengatakan, sungguh Rasulullah SAW telah memberikan pemberian padahal dia adalah makhluk yang paling aku benci. Dan beliau SAW telah memberiku sehingga dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Allahu Akbar. Nampak tak? Bertukar pada makhluk yang paling dia cintai. Jadi bagaimanakah tanggapanmu terhadap pemberian? Apa yang kamu fikirkan tentang pemberian yang akan menguatkan Islam dan kaum muslimin, menghinakan kekafiran dan kaum kafir, serta menarik hati para pemuka kabilah dan keluarga mereka? Sebab mereka ni kepala-kepala kabilah macam Uyainah bin Hisin yang anda sebut tadi. Di mana jika mereka murka, maka para pengikut mereka turut murka dan menyertai kemurkaan para pemuka kabilah tersebut. Jadi dia orang ni, dia follow ketua dia totok. Kalau ketua dia marah, dia pun marah. Dan bila mereka redha, maka para pengikutnya akan turut redha menyertai keredaan mereka. Maka jika mereka memeluk Islam, tidak seorang pun dari kaum mereka akan menyelisihinya. Demi Allah, alangkah agung impact yang diakibatkan oleh pemberian ini. Dampak ni impact yang diakibatkan oleh pemberian ini.
serta alangkah berharga dan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Masya Allah. Demikian pula di atas pula. Allahu Akbar. Dia kadang-kadang dia terturun. Demikian pula telah menjadi sesuatu yang dimaklumi bahawa seluruh pemberian hanyalah kerana Allah dan Rasulnya. Rasulnya membahagikannya sebagaimana yang dia perintahkan dan beliau tidak akan melampaui batas perintahnya. Sekiranya beliau SAW menyerahkan seluruh rampasan perang. Apa jadi macam ni ya? Itu lari. Sekiranya beliau SAW menyerahkan seluruh harta rampasan perang tersebut kepada mereka demi kemaslahatan Islam yang universal, tentulah tidak akan keluar dari hikmah, maslahat dan keadilan. Maksudnya, kata Syekh kat sini, kata Imam Ibn Qayyim, kalau Nabi nak bahagikan semua, harta semua sekalipun, harta rampasan korang sekalipun, Nabi bahagikan semua. Ataupun Nabi nak bahagikan semua 1/5 tadi kepada umat Islam, kepada mereka. Demi kemaslahatan Islam yang umum. Bukan kemaslahatan 1-2 individu. Tentulah tidak akan terkeluar dari hikmah, maslahah, kepentingan dan juga keadilan. Sebab Nabi SAW dia adil, dia maha adil dan itu adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan kita beriman Allah Ta'ala maha adil dan kita tahu Nabi SAW ialah orang paling adil di muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi ketika pandangan Zulkhuwaisirah yang si Khawarij punya atuk ni untuk pertikaikan Nabi SAW, bila Nabi bahagikan macam tu, dan yang semisalnya buta akan maslahah dan hikmah ini, nampak? Bodoh, dia tak tahu, dia tak nampak, dia dapat adil, dia tak tahu hikmah yang besar. Maka jurubicara mereka mengatakan, berlaku adillah wahai Muhammad, kerana sesungguhnya engkau belum berlaku adil. Ini ucapan mereka yang kufur. Dan yang semisal mengatakan sesungguhnya pembagian ini tidaklah menghendaki keredaan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ma urida biha wajhullah. Ma urida biha wajhullah. Kata hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Jahat itu ucapan orang. Kata sesungguhnya pembagian ini tidaklah tujuan untuk mencari redha Allah Taala. Adakah Nabi SAW melakukan perbuatan bukan untuk mencari redha Allah Taala? Jadi demi Allah, sesungguhnya mereka adalah makhluk yang paling bodoh dalam mengenal Rasulnya, mengenal Rabbnya. Ketaatan Allah dengan taat kepada beliau. Ketaatan kepada Allah dan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi. Kesempurnaan keadilannya atau taat kepada Allah ialah taat kepada Nabi SAW. Kesempurnaan keadilannya dan pemberian beliau sallallahu alaihi wasallam kerana Allah. Dan penolakan beliau adalah kerana Allah. Maksudnya kalau Nabi tak nak bagi juga kerana Allah, bukan sebab kerana nafsu Nabi SAW. Bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak membahagikan harta rampasan perang sebagaimana yang dikehendakinya. Allah berhak untuk tidak memberikan kepada orang yang berhak menerima harta rampasan perang secara keseluruhan. Maksudnya Allah berhak untuk tidak memberikan kepada orang yang berhak. Itu sebab dia hak Allah Taala sebenarnya. Sebab hakikatnya dia hak Allah. Ma afa Allah minkum min ahli al-qura daripada ahli al-qura falillahi walirasulihi. Apa yang kamu ambil daripada rampasan perang itu ia adalah untuk Allah dan Rasulnya. Itu nombor satu dulu. Okey, yang berhak menerima rampasan perang secara keseluruhan sebagaimana Allah tidak memberikan kepada mereka atas harta rampasan perang Mekah. Nampak tak? Masa perang Mekah bagi tanah tak? Tak. Tak. Padahal mereka telah melakukan agresi, maksudnya peperangan dengan kuda dan tunggangan mereka. Maksudnya mereka layak sebab mereka dah keluar modal. Allah juga berhak untuk menurunkan api dari langit
yang akan melahap habis harta rampasan tersebut. Maksudnya. Sebenarnya Allah dalam semua perbuatan itu adalah zat yang paling adil dan paling bijak. Tidaklah Allah melakukan semua itu secara sia-sia dan tidak menetapkannya secara percuma. Bahkan ketetapan tersebut merupakan intisari maslahah, hikmah, keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muaranya adalah kesempurnaan ilmu, kemuliaan, hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hikmah yang paling besar ialah mereka masuk Islam. Kabilah mereka masuk Islam. Semua negara Arab masuk Islam. Bahkan dalam masuk Islam, mereka jadi pejuang Islam yang paling kuat sekali. Macam Uyainah bin Hisin, dia pejuang Islam yang paling kuat sekali. Sungguh Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kaum yang Allah kembalikan ke negeri mereka bersama Rasulnya SAW. Ini siapa? Orang Madinah. Yang memimpin mereka kembali ke kediaman mereka. Dan Allah menjadikan sesiapa saja yang tidak memahami nikmat ini dengan pemberian berupa kambing dengan unta. Nampak? Masya Allah. Ayat ni sedap Ibn Qayyim. Maksudnya, kalau siapa tak faham ni, dia hanya akan dapat faham kambing dengan unta je lah. Kan siapa dapat kambing dengan unta tu, dia dapat kambing dengan unta je. Tapi siapa yang kembali, walaupun tak dapat kambing dengan unta, dia akan faham bahawa yang dia akan kembali dengan Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang paling penting sekali. Semana seorang anak kecil diberikan sesuatu yang sesuai dengan kadar akal dan pengetahuannya. Dan seorang yang berakal lagi cerdas diberikan sesuatu yang sesuai dengan kadarnya. Betul tak? Anak kecil dapat gula-gula, tapi orang besar katakanlah kita kan, kita pergi melancong. Kita pergi tempat jalan. Anak kecil dia jalan-jalan dia nampak aiskrim, dia nampak coklat, dia nampak mainan, betul tak? Kita nampak lain. Dia nampak pemandangan, ketenangan, duduk tepi pantai, relax, apa semua, pengalaman berjalan, luas pandangan. Nampak? Kata Ibn Qayyim ni cantik. Maksudnya anak kecil dia akan dapat sebatas apa yang dia nak. Sama juga macam kes ni, harta rampasan perang. Kalau dia nak kambing, dapat kambing je lah. Tapi siapa yang nak Allah dan Rasulnya, nak nampak kemenangan untuk umat Islam, yang nak nampak bahawa Islam tersebar kepada orang-orang kabilah-kabilah, ketua kabilah yang keras. Kita kena ingat, kabilah-kabilah Arab ni bukan kabilah macam biasa-biasa ni. Diorang ni keras hati. Allah Ta'ala kata, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Baca dalam Quran. Orang Arab itu, orang Arab Badui, kira-kira kabilah-kabilah itu orang yang paling asyaddu kufran, paling kuat sekali lawan Nabi, paling kufur sekali. Sebab tu Nabi suruh perang, Allah Ta'ala suruh perang dengan mereka ni. Paling kuat sekali penentangannya. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Sahih Muslim, Nabi kata, sesungguhnya aku melihat orang yang keras hatinya itu dan paling ganas sekali ialah puak Bani Mudhar. Iaitu kelompok-kelompok Arab yang Nabi duk lawan ni lah. Yang kelompok yang paling ganas itu, yang orang gasar itu, barbarik itu, itulah yang lembut hati mereka dengan pemberian ni, akhirnya kabilah dia semua masuk Islam. Tak kira satu nikmat yang paling besar lepas ni orang Islam boleh berjalan dekat keliling negara Arab tu dengan begitu penuh keamanan. Mereka semua masuk Islam, bersaudara dengan kamu. Fa ikhwanukum fid din, maka dia saudara kamu dalam agama, kata Allah Ta'ala. Dan apabila mereka dapat Islam, mereka ni orang Arab ni adalah orang yang paling setia. Bila pegang janji, dia setia dengan kabilah dia. Dengan orang yang dia janji. Tetamu dia tu dia akan pertahankan. Sifat-sifat yang baik itu diislamkan. Sebab itulah kita tengok lepas itu Islam dia pergi sejauh sampai ke bila wara an-nahar, sampai ke negeri Stan tu. Sampai 6 bulan mereka musafir perang. 6 bulan tak balik-balik rumah. Kesan dia. Sampai Abu Sufyan buta mata dia lawan dengan kelompok yang Nabi palsu. Sebab Wahsy yang dulu bunuh Hamzah, akhir dia jadi orang yang paling berjasa dalam peperangan tersebut, membunuh Musailamatul Kadzdzab. Uyainah bin Hisin yang paling kuat lawan Nabi SAW masa lepas tu peperangan lawan dengan kelompok-kelompok kufar, dia orang yang paling kuat sekali. Safwan yang sebelum ni tadi bin Umayyah tadi, dia paling kuat sekali. Akhirnya dia jadi orang yang baik. Suhail yang dulu berjanjian dengan Nabi SAW, yang tahan anak dia sendiri ketika perjanjian Hudaibiyah, dia jadi orang yang paling kuat bertahan dengan Islam. Nampak hikmah ini akan hilanglah hikmah kambing-kambing apa semua ni, pandangan kepada kambing-kambing ni semua. Sebab tu kata Imam Al-Qayyim, demikian inilah keutamaan darinya. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah berada di bawah tekanan salah seorang makhluknya.
sehingga mereka mewajibkan sesuatu kepada Allah dengan akal fikiran mereka. Ini Mu'tazilah. Dan juga mengharamkan adapun Rasulnya adalah seorang yang menunaikan segala perintahnya. Jika dia bertanya, apakah dalam salah satu keadaan sebuah keperluan mendesak imam, apabila ada sebuah keperluan mendesak imam untuk melakukan hal semisal ini terhadap musuhnya, bolehkah sang imam melakukan perbuatan tersebut? Ibn Qayyim dia bawa pula isu. Okey, ini Rasulullah. Katakanlah tiba satu zaman kita macam sekarang, dapat harta zakat ke, harta rampasan perang ke, tapi perlu disalurkan pada satu tempat yang mana ada orang lain dia tak dapat. Boleh tak pemerintah buat macam tu? Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, jawabnya adalah imam adalah wakil kaum muslimin yang berhak melakukan perbuatan untuk kemaslahatan mereka serta penegakan agama Islam. Macam musim COVID sekarang lah. Walaupun kita taklah kata pemimpin kita ni macam Imam Khalafah Ar-Rashidin, tetapi dia punya roh kepada ni ada. Jadi saya bukan nak defend mana-mana kerajaan ke apa, tak. Bila kerajaan buat sesuatu untuk maslahah umum, yang mungkin ada sebahagian orang akan tersekat kepentingannya, tetapi maslahah itu untuk orang awam, maka pada hal itu suatu yang harus demi pembelaan terhadap Islam dan melindungi kekuasaannya serta menarik hati para pemimpin musuh-musuhnya kepadanya agar kaum muslimin menjadi aman dari keburukan, maka boleh bagi sang imam melakukannya. Bahkan wajib bagi sang imam melakukannya. Maksudnya apa saja perbuatan untuk menjaga masalah kepentingan umat Islam, maka itu yang perlu diutamakan dahulu daripada kepentingan individu. Apakah syariat membolehkan selain ini? Sungguh, walau melakukan sesuatu yang diharamkan akan mendatangkan mafsadah, namun mafsadah yang timbul dengan mengabaikan penyatuan hati umat musuh Islam ini lebih besar. Okey. Sedangkan kaedah dasar pijakan syariat Islam adalah menolak mafsadah yang lebih besar dengan menanggung mafsadah yang lebih kecil. Jadi yang orang tak faham masalah ini, menanggung mafsadah yang lebih besar dengan menanggung mafsadah yang lebih kecil. Jadi kalau satu ni mudarat dia besar atau mudarat kecil. Macam kita tadi, bila semalam 2 hari lepas ada sahabat kami share satu diskusi ilmiah berkenaan dengan masalah COVID dan vaksin dan seumpama dengannya. Okey. Bila kita tengok vaksin tu mafsadah dia, tak ambil vaksin tu mafsadah dia besar ke ambil vaksin tu mafsadah lagi besar? Dia kata vaksin tu 95% kejayaan, 5% tak berjaya. Tetapi tak ambil vaksin, keburukan lagi besar. Setiap hari 20 orang meninggal, 20 orang meninggal, 20 orang meninggal. Dengan ambil vaksin yang mungkin ada 1-2 orang yang akan ada masalah, maka mana lebih besar mafsadah dia? Maka kata para ulama kita semua, dia kata mafsadah tidak ambil vaksin itu lagi besar. Jadi para ulama kata ambil mafsadah yang lebih, menolak mafsadah yang lebih besar dengan mengambil mafsadah yang lebih kecil. Nah ini tak tahulah orang kat Facebook ni kata faham ke tak benda ni. Yang peliknya bising dalam Facebook ni bahasa Arab pun tak kerti, usul fiqh pun tak mengaji. Okey, rujuknya ulama pun tak ada, yang ambil daripada dia semangat dia saja. Ya, semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran di atas semangatnya. Tapi dengar, agama Islam bukan agama semangat semata-mata. Agama Islam di atas timbang tara mafsadah. Dan timbang tara mafsadah ni bukan semua orang boleh buat. Kita duk fikir apa mafsadah dia, tak. Timbang tara mafsadah ni dia kena kumpulkan ahli ilmu untuk beritahu mafsadah. Kata hatta para ulama pun disebut dalam masalah COVID ini. Tak boleh ulama terus bagi pendapat. Dia kena tunggu doktor punya hasil kajian. Tetapi sekarang ni orang ditanamkan jangan percaya kat doktor. Yang kedua, jangan percaya kat ulama. Dia nak percaya kat siapa? Kajian dia internet sendiri. Dengan ulama pun tak percaya. Ulama sebesar-besar, ulama Hayat Kibar Ulama Arab Saudi pun dia pun tak percaya. Kemudian doktor yang telah dilantik secara rasmi, memang pakarnya dalam bidang tersebut,
Dan bukan seorang doktor, ramai pula doktor tu, doktor Muslim. Ada ribuan doktor Muslim dekat Arab Saudi. Ada ribuan doktor Muslim dekat Mesir. Ada ribuan doktor Muslim dekat Yaman. Adakah mereka ini semua bersepakat untuk mendiamkan diri kalau vaksin ini buruk? Vaksin ini bahaya? Mustahil. Kan? La tajtami ummati ala dhalalah. Umat aku ni tak akan berkumpul di atas satu kesesatan. Takkanlah sejuta doktor Muslim dalam Malaysia ni atau seluruh dunia ni yang warak-warak yang bagus-bagus macam kat Arab Saudi, dekat Mesir tu, yang hafal Quran, yang hafal hadis dan sebagainya, syekh. Dah jadi syekh lah, sedangkan doktor perubatan. Adakah mereka itu mendiamkan diri? Dan kamu yang duk main Facebook apa semua ni lebih ada ghirah untuk menjaga agama daripada mereka? Macam perbuatan kamu ni sebiji macam perbuatan Khawarij tadi. Perbuatan kamu ni sebiji macam perbuatan Khawarij tadi. Zulkhuwaisirah macam kamu sama sebiji dengan Zulkhuwaisirah. Nampak zahirnya kau nak pertahankan Islam tapi nak rosakkan Islam lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik dan hidayah. Serta pencapaian maslahah yang paling sempurna dari dua maslahah dengan kehilangan maslahah yang lebih rendah daripada keduanya. Maksudnya kita ambil maslahah yang lebih besar, maslahah rajih daripada maslahah yang marjuhah. Bahkan penegakan kemaslahatan dunia dan agama didasari oleh kedua hukum ini. Tak, bukanlah masalah dunia, agama saja. Masalah dunia, macam masalah COVID sekarang ni, kemaslahatan, penegakan kemaslahatan, bukan kemaslahatan ni, cerai je. Kemaslahatan dunia dan agama didasari atas kedua hukumnya. Apa kedua tadi? Iaitu mengambil mudarat yang lebih besar, menolak mudarat masalah yang lebih besar. Apa ni? Menolak mafsadat yang lebih besar dengan menanggung masalah yang lebih kecil. Yang kedua, mendapatkan maslahah yang lebih besar daripada maslahah yang lebih ringan. Itu kaedah dia. Ingatlah kaedah ni, tuan-tuan rahmatullah. InsyaAllah nanti kita mungkin boleh buat satu kuliah lain dengan ustaz lain berkenaan dengan kaedah ni. Menanggung masalah lebih besar dan menanggung masalah yang lebih ringan, menolak masalah yang lebih besar, dan tatbiq dia. Tatbiq maksudnya aplikasinya terhadap isu-isu semasa. Dan bukan isu COVID dia, isu macam-macam, isu politik, isu lain. Nah. Assalamualaikum Ustaz, adakah Zulkhuwaisirah adalah pemula Khawarij? Ya, dialah atuk kepada Khawarij tu. Bukanlah dia tu pengasas Khawarij ya, tidak. Sebab Nabi kata saya kharuju min dhi'i hada. Akan keluar daripada keturunan dia lah inilah kaum. Daripada keturunan dia lah kaumnya. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa salatakum wa siyamakum ma'a siyamihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum. Yaqtuluna 'ala al-islam wa yada'una 'ala al-awthan. Yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahm min ar-ramiyah. Okey? Nabi kata Nabi SAW, ya zuriat dia, keturunan dia. Nah, keluarnya Khawarij. Nabi kata jika keluar kelompok yang kamu akan pandang lekeh solat kamu berbanding solat mereka. Maksudnya dia kuat ibadat. Betul nampak geng-geng ni kan? Yang duk cerita kat Facebook nampak bagus. Ada janggut semua, semayang apa semua. Berjemaah, rajin tapi cakap merepek macam ni. Cakap benda merepek macam ni kat dalam Facebook. Perasan tak? Bagus, bukan orang tak semayang. Orang semayang ada janggut, asalnya artis duk taubat. Cakap pasal benda ni, asalnya pengarah filem, merepek-repek apa semua dulu. Kemudian dia bersemangat Islam, dia cakap pasal benda ni. Asal dulu orang jahil, 2-3 tahun lepas jahil tak kenal sunnah, dapat sunnah, semangat sunnah tu. Cakap pasal benda ni juga, duk kutuk ulama sana sini, pasal tak dapat saf apa semua, seumpama dengannya. Asalnya peniaga kedai mamak, bersemangat Islam, baru kena Islam 1-2 tahun. Kemudian dia cakap pasal benda ni juga. Nampak? Orang ni bukannya orang jahat. Maksud jahat dari segi maksudnya orang yang benci Islam, tak. Macam Zulkhuwaisirah ni lah. Bila kamu bandingkan solat mereka dengan solat kamu lekeh. Kamu bandingkan Quran kamu dengan Quran mereka, Quran kamu lekeh. Kamu bandingkan puasa kamu dengan puasa mereka, puasa kamu lekeh bandingkan puasa mereka. Tapi dalam mereka baca Quran, tapi Quran mereka tak sampai ke tengorok mereka, sangkut, tak sampai ke hati, tak faham. Apa jadi lepas tu? Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan serang orang Islam dulu. Dia attack ulama-ulama Islam. Sebiji. Dah akan attack. Mereka sengaja nak jarakkan saf. Mereka nak rosakkan Islam. Mereka ni ulama yang terpengaruh dengan Dajjal.
Nampak tak? Yaqtuluna ahli Islam, mereka akan serang orang Islam. Wa yad'una ahlal authan. Ditinggalkan orang-orang kafir. Orang kafir yang sokong teori dia apa? Sokong. Betul tak? Sampai ucapan-ucapan kufar yang mana entah mana tak? Cerita pasal vaksin ni kononnya apa, ini semua yang jadi Yahudi percaya, beriman sungguh-sungguh tu. Nak kempen dalam kuliah, share dalam grup-grup tu. Akhirnya yang dia attack ni orang ahli Islam, ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Qatalahumullah. Kita Khawarij. Dan saya tak pelik kalau mereka ni dibiarkan lama-lama, mereka tu sendiri akan memerangi kita. Sebab Khawarij itulah dia. Akhirnya dia akan perangi kita dengan senjata. Dia tuduh kita ni kufur. Dia tuduh kita tolak sunnah Nabi SAW. Dia tuduh kita nak mengubah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Qatalahumullah. Saddu Zara'i ini lain pula. Saddu Zara'i ini tutup jalan kerosakan. Saddu Zara'i ini macam kita tahu benda tu dia asalnya tak haram, tetapi dia jalan kepada benda yang haram. Dia asalnya tak haram. Contohnya menzahirkan kubur Nabi SAW. Menzahirkan kubur Nabi SAW tak ada masalah. Macam kubur orang lain zahir, dia terbuka je. Adakah larangan menzahirkan kubur Nabi SAW? Tak ada. Nabi tak kata kamu kena halang orang daripada pergi kuburku. Tak ada. Tak ada dalil yang macam tu lah. Tetapi saddan lidzara'i, tutup kepada jalan kepada orang buat kemungkaran. Lepas tu kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan kerana hadis Nabi, Nabi kata Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kamu jadikan kuburku ini tempat sembahan. Maka ditutupnya jalan. Ditutupnya kubur Nabi SAW. Nak kata ada dalil khas tak kata suruh tutup? Tak. Tapi saddan lidzara'i, tutup pada jalan kerosakan, ditutup, dipagar. Sekarang ada polis jaga kat depan tu, dia boleh lalu je bagi salam, kemudian dia kena beredar. Kalau kita nak jaga betul kerana kecintaan kita akan biar dia menangis di hadapan kubur Rasulullah kerana kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Betul tak? Kita nak lagi dia rasa rindu kat Rasulullah. Siapa yang tak menangis bila lalu kat kubur Rasulullah SAW? Siapa yang tak menangis? Semua akan menangis. Orang yang ada iman yang cinta kepada Nabi SAW lalu kat depan kubur Nabi, tengok pagar tu pun dah menitik air matanya kerana kerinduan kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi saddan lidh, nak menjaga sad zara'i, tutup jalan kerosakan, maka kita bagi. Barakallahu fikum. Masa dah habis. Cukuplah sekadar ini, tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita dengan ilmu yang sahih ini, kefahaman yang sahih, yang dibimbing oleh ulama salaf, yang dibimbing oleh ulama-ulama kita macam Imam Ibn Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh bin Baz rahimahullah, ulama kita Syekh Salih Fauzan, Syekh Salim bin Az, Syekh Ali Al-Halabi, Syekh Albani rahimahullah, yang mereka ni telah membimbing umat ini dengan jalan yang baik. Okay? Membimbing umat ini dengan jalan terbaik, maka kita pun ikut jalan mereka. Jangan ikut jalan lain. Jangan reka jalan sendiri. Jangan reka jalan kebenaran sendiri. Tetaplah dengan ulama sebagaimana kambing dia tetap ikut dia punya pengembala. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata al-mu'minun kal jamal al-unth haitsu man qila qada haitsu man qila qada haitsu man qila qada. Orang Islam ini seumpama kal jamal al-unf, iaitu orang unta yang telah diikat hidungnya. Bukan maksudnya dia follow je orang jahat, tak. Dia follow je tuan dia. Maksudnya dia follow je Quran dengan sunnah dan juga dengan para ulama. Ini syarah dia. Baca syarah dalam kitab Ibnu Majah. Haitsu maqidan qada. Di mana saja mereka tarik, mereka akan ikut. Wallahu ta'ala alim bissawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.